Selamat sejahtera, nama saya Dorothy Deki dan saya ingin membentangkan tentang bagaimana ibu bapa mengatasi masalah tantrum kanak-kanak. Pengenalan tentang tantrum. Apakah tantrum? Tantrum adalah kemarahan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh kanak-kanak di mana ia adalah di luar jangkaan ibu bapa. Tantrum ini berlaku pada peringkat usia kanak-kanak dalam lingkungan 2 tahun dan berlaku pada anak yang hyperaktif. Kanak-kanak usianya 18 bulan akan mula mengalami tantrum dan berhenti pada usianya 4 tahun. Tantrum ini berlaku pada tempoh yang singkat dan melakukan tindakan yang tidak wajar. Namun, tantrum ini dianggap normal walaupun mereka melakukan tingkah laku yang agresif. Contohnya, tingkah laku agresif yang dilakukan oleh kanak-kanak tantrum adalah membaling barang, memecahkan barang, menjerit dan menangis. Tantrum ini merupakan perkembangan emosi di mana ia adalah proses membesar dan permulaan bagi setiap kanak-kanak untuk berdikari mengawal emosi mereka sendiri. Dan ini adalah tentang rekod anekdot. Apakah rekod anekdot? Rekod anekdot adalah catatan ringkas mengenai suatu peristiwa atau tingkah laku yang dianggap unik dan saintifik secara positif atau negatif untuk direkod. Rekod anekdot ini membantu guru untuk memahami tentang diri murid. Merekod tingkah laku kanak-kanak adalah untuk merancang tujuan. Rekod anekdot ini menerangkan apa yang berlaku dan di mana ia berlaku dan bila ia berlaku. Dan ini adalah gambaran bagi satu contoh rekod anekdot yang saya buat berdasarkan pemerhatian saya terhadap kanak-kanak tersebutlah. Kembali kepada topik tantrum. Tantrum ini terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah tantrum manipulatif dan kedua adalah tantrum prestasi. Tantrum manipulatif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kanak-kanak untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka untuk memastikan keinginannya tercapai. Ia tidak terjadi terhadap semua kanak-kanak lah. Jadi tantrum prestasi adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya tempat yang panas dan kurang menyelesaikan, dan kelelahan, dan kanak-kanak yang kelaparan lah, dan gagal melakukan sesuatu. Ia terjadi terhadap kanak-kanak yang berusia 18 bulan. Dan ini adalah punca kepada tantrum berlaku. Yang pertama adalah kanak-kanak yang inginkan pergerakan yang bebas tanpa diawasi oleh ibu bapa. Yang kedua, ketidakpuasan hati kanak-kanak. Ketiga, kanak-kanak yang berasa lapar dan kepenatan. Seterusnya, kanak-kanak yang tidak mendapat apa yang diingininya. Dan waktu tidur yang tidak mencukupi memudahkan kanak-kanak untuk mengamuk. Dan ini adalah strategi menguruskan tingkah laku tantrum kanak-kanak. Yang pertama adalah membawa kanak-kanak tersebut ke ruangan privasi, iaitu tempat yang sunyi dan menenangkan. Selain itu, ibu bapa juga boleh membiarkan kanak-kanak tersebut menangis tanpa memujuknya untuk memastikannya mengawal emosinya sendiri. Yang ketiga, mula berinteraksi dengan kanak-kanak tersebut ketika emosinya kembali normal dan kemarahannya telah reda. Bercakap secara lembut dengan kanak-kanak untuk membincangkan perilakunya yang telah dia lakukan. Ibu bapa tidak seharusnya mengalahkan diri dan membiarkan kanak-kanak menguasai mereka. Ibu bapa juga dapat memeluk kanak-kanak tersebut untuk membantunya tenang. Ini kerana pelukan daripada ibu bapa dapat menstabilkan emosi kanak-kanak tersebut. Seterusnya, ibu bapa juga dapat membawa kanak-kanak ke tempat yang menghiburkan minda seperti taman dan pantai. Jadi, ibu bapa juga haruslah kerap melakukan pemantauan waktu tidur kanak-kanak supaya kanak-kanak tersebut mendapat waktu tidur yang mencukupi. Ibu bapa boleh menggunakan kaedah time out di mana kanak-kanak tersebut dibiarkan duduk di ruangan bilik bersendirian tanpa gangguan. Membawa kanak-kanak melakukan aktiviti sukan juga dapat memberikan manfaat yang baik untuk kanak-kanak. Dan ini adalah kesimpulan saya mengenai tentang tantrum. Kesabaran dan kecekalan ibu bapa adalah satu kunci bagi menguruskan tantrum kanak-kanak. Ibu bapa tidak seharusnya panik ketika menguruskan tantrum. Menangani tantrum dalam tugasan harian adalah perkara biasa dalam membesarkan kanak-kanak tersebut. Perilaku ini sering terjadi terhadap kanak-kanak. Tingkah laku tantrum berlaku akibat kekecewaan yang dirasai oleh kanak-kanak tersebut. Dan sampai di sini saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.